Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. Good afternoon, good evening. Okay, to all students from 5 chemistry. So today is Saturday. Your paper is on Tuesday. So you have how many days? So that is a Sunday, Monday. So 2 days more. Okay. So for my class, we will see you again in Monday. Okay, that is for revision for Mr. Patrick punya spot question. Okay, bukan spot lah, just only for the revision pecutan. Okay, revision pecutan. Okay, so we go to the Pahang. Okay, this is a Pahang question. Saya tengok soalan dia pun interesting juga. Okay, soalan dia interesting. Actually, Pahang dia tak buat soalan standardized. Dia tak buat soalan standardized seperti biasa. Dulu kalau sebelum ni, okay, Negeri Pahang dia buat paper dia mesti sampai 1, 2, 3 set. Untuk trial sahaja. Okay, mereka ada pelbagai set untuk trial. Okay, kerana di Pahang, okay, terdapat penggubal soalan daripada sana. Okay, so you must learn about the Pahang. But nasib terbaik lah sebab COVID kan. So Pahang pun tak buat paper untuk this year 2020. So you just accept for the district. Okay, this is district from the Bentong. Okay, district from the Bentong. Okay, we look for the first question. Okay, table 1 show the examples of some reaction. Okay, hopefully all of you have done answer this question. Okay, classify the reaction into fast, slow, and fast and slow reaction. So you look here. Okay, rusting. So rusting, photosynthesis here, dia mengambil take time. Okay, take many time to react. So the rusting and photosynthesis, they are slow reaction. Okay, rusting and photosynthesis. Okay, saya tengok soalan Pahang paper 3 pun agak mencabar juga. Okay, agak mencabar juga. Kita pun kena cubalah. Okay. And the others, that is a explosion. And the double decomposition reaction, that is a fast reaction. Okay. Double decomposition reaction. Okay. Siapa yang tak faham bahagian ni, sila bagi tahu. Okay. Sesiapa anyone cannot answer this question. Okay. Yang tak faham mana-mana lah soalan, please open your mic, okay, because I cannot to look your comment. Okay, so table 1.2 show the information for 2 sets. Okay, 2 sets of experiment. Okay, to investigate the one factor that affect the rate of reaction. So macam mana? How you can look the factor of the rate of reaction? So you look, what the difference between these question? So for the set 1 and set 2, for the set 1 they use a powder, and the set 2 we use the granules. Okay, what the difference? So the powder have a bigger surface area than a granules, but the hydrochloric acid is same, and zinc pun dia sama. So the volume of gas, okay, the volume as gas sama, okay, at the time mass, tapi but the time, okay, time dia akan berbeza. Okay, go to the rate of reaction. What the meaning of rate of reaction? So semalam pun kita dah jawab, hari ni pun kita kena jawab lagi. So sama seperti minggu semalam. Okay, the meaning of the rate of reaction is the what you can observe here. So you can hear, ya. Maksud ni umum ke atau macam mana? Apa maksud umum rate, Rishi? Yang rate of reaction tu kena bagi umum ke maksud dia atau depends on the question? Depending on the question lah. Kalau macam ni soalan sini, dia tanya what is meaning of rate of reaction saja kan? Dia tak ada tanya for this experiment kan? Selalu kalau for this experiment tu selalunya dalam paper 3. Kalau rate of reaction yang ini, dia sama ada volume, the change in the volume for the product or the mass. Okay, so kalau kamu nampak kat sini, okay, kamu boleh cakap volume, tapi volume itu dua-dua dia sama. Okay, sama. So kalau sama, so that's mean the change in the quantity. Okay, the change in quantity, because you
you look for the volume of the gas is same. So the meaning here you say about the another lah. So yang lain dia adalah quantity of reactant or products. Okay. So dekat sini kalau kamu buat kat sini volume, kamu tak boleh lah sebabnya volume kamu adalah sama, lebih kurang sama. So kamu tak dapat nak bezakan, tapi dia mesti over dengan masa. Okay, mesti per unit time. So yang Teacher. semalam tu volume kan Rishi? Volume semalam of tu hydrogen gas. volume kan. So hari ni kita ambil quantity of reactant or products. Cik, kalau saya beritahu macam ni, the speed at which reactant are converted into products in a chemical reaction. Boleh tak? Speed. Kalau boleh, kamu kena cakap per unit time. Speed tu kelajuan. Kelajuan tu kamu tak ada cakap tentang masa pun dekat situ. Okay, sir. Okay. So, it's better you take the change in the quantity, because when we calculate the rate of reaction, either for the volume over the time or mass over the time. Okay, so you must know, you must understand the definition of the rate of reaction. Okay, in the quantity, in the quantity of reactant or product. Kamu cakap produk ke reactant ke, per unit time. Okay, settle. So, state the name of gas. Semalam pun sama juga, hari ni pun sama. So, name of gas, that is a hydrogen gas. So, when we just only put the chemical formula, that is wrong. So, calculate. Soalan yang sama. Seperti, so, kita boleh assume lah kadang-kadang bila kita selalu buat soalan, untuk trial ni. Oleh sebab itulah Cikgu Ziana akan buat soalan trial untuk kamu semua. Semua kita kena cuba, semua negeri. Semua negeri kita kena cuba. And the last kita punya usaha adalah kita overthrow ke what the famous, what the top question, top apa-apalah yang tak pernah lagi keluar, yang jarang untuk keluar. So, kita kena tengok bahagian macam itu. Tapi tak semua tip-tip itu guna. Tidak semua tip-tip itu bukan guna, maksudnya tip-tip itu akan masuk. Tapi kamu kena tahu at least you punya knowledge, you punya content kena mantap. Macam mana I kata nak mantapkan you punya content? Kena banyakkan paper 1. So, every day mesti jawab paper 1. Kamu kalau nak lulus, paper 1 and paper 3 kena dapat score. At least for the paper 3, for the paper 3, you must get 40 above. Okay, paper 1 pun sama, 40 above. So, 40 above. So, 40 above, 80 bahagi dengan 2, kamu dah dapat 40. 40 kalau dah dapat markah, lulus. 40 dah dapat markah, lulus. Itu belum lagi masuk paper 2. So, masuk lagi paper 2, contoh, kamu dapat 50 markah. So, berapa dah kamu dapat? So, at least kamu dapat B atau C. So, siapa yang nak dapat A pula, yang pelajar yang nak dapat A, siapa yang nak dapat A, pastikan paper 2 paling kurang 80 ke atas. Paling kurang pun 80 ke atas. Jangan tinggal satu pun soalan. Sila jawab semua soalan kecuali soalan pilihan lah. Section B and section C. So, pilih salah satu sahaja. Cikgu, saya nak buat semua. Jangan ambil risiko. Kenapa cikgu kata jangan ambil risiko? Sebabnya, kamu jangan buang masa. Kamu lebih baik masa yang ada, kamu tengok, go through. Tengok ulang balik. Tengok ulang balik soalan yang dah kamu jawab. Tengok ulang lagi sekali soalan yang dah kamu jawab tu, tengok. Betul ke tak? Unit ada ke tak? Perpuluhan betul ke tak? Meaning betul ke tak? Kaedah kamu betul ke tak? Cuba jawab. Jangan buang masa dengan soalan yang nak jawab untuk semua soalan. Boleh jawab. Boleh. Tapi pemeriksa akan pilih yang terbaik lah. Tapi buang masa lah untuk kamu. Cikgu Ziana dan untuk membebel. So, pelajar saya selalulah dengar saya membebel. So, itulah bebelan saya setiap hari. So, set 1 and set 2. So, how you to calculate the volume of gas. So, the calculate the volume of gas. So, the volume of gas, you divide with the time. So,
The answer is centimeter cube per second. And another is 45 divided with the 180. That is a 0.25 centimeter cube over time. Okay. Ini tak ada unit salah. Jawapan betul salah. Jawapan betul pun salah kalau tak ada unit. So pastikan soalan tu jangan kita panggil apa ya? Kamu tahu. Tapi kamu buat salah. That is we call careless mistake. So careless mistake tolong jauhkan. Okay, identify one factor. So you look here, one factor that affect the rate of reaction in this experiment. So that is a size. Okay, size. Okay. Boleh tak kalau kita nak letak faktor suhu? Ataupun kita nak buat faktor concentration. Sebab dia kat sini dia tak mention kan? Yang kita nampak adalah size. So, next question. So, for the next question is sketch. Okay, bila sketch, they have 3 marks here. So, for the 3 marks here, okay, y-axis and x-axis must correct with the correct unit. So, the y-axis are a volume of gas. So, in centimeter cube. And this is verse with the lawan dengan masa. Okay. So, kamu tengok pakai pen lain pula. So, and at the end of the reaction, okay, must be equal. Okay, mesti sama. Okay. So, samakan dia. Okay, dah siap. Belum lagi dapat markah lagi. So, markah dia bila kamu label which one is experiment 2, which one is experiment 1. Okay, so experiment 1 here. So, zinc powder. So, zinc powder akan kamu dapat masa yang lagi tinggi lah. So, this is the experiment 1. So, this is the experiment 2. Okay. And dah siap. Okay. And then for the next question. Okay. Number 2. Okay. Number 2. Scientist. Okay, soalan ni tak pernah lagi keluar ya. Soalan saintis ni. Selalunya soalan saintis ni dia akan keluar paper 1. Tiba-tiba dia keluar ni. Kalau kau rasa macam nak bunuh tak penghubal ni. Kenapalah dia keluarkan dalam paper tu. Mana ingat. Sebab itu kadang-kadang kita tak dapat expect. Mana tahu penghubal lagi gila-gila. Tak boleh kamu expect, ini mesti paper 1. Tak boleh ya. So, for the fund of for the electron, that is a J.J. Thomson. J.J. Thomson. Thomson nama pun. Yang saya ingat yang ini ya. Neil Bohr. Betul ke James Chadwick? Yang ini saya ingat. James Chadwick. Yang ini to find the proton, that is Ernest Rutherford. Betul ke Rashidev? Saya pun tak lupa, tak ingat. Ya, Ernest Rutherford. Benda ini semua akan keluar paper 1 selalu. Tiba-tiba dia keluar paper 2, ambil kau padan muka. Macam mana kita nak buat? Okey, tak apa, berserah sajalah. Okey, nasib baik jawapan ada bagi. Tak pernah lagi yang keluar macam ini. So tak mungkin lah kot keluar. Harapnya cikgu punya expectation tu betul lah. Okay. So, state the meaning of isotope. So, isotope ini selalu pelajar dia akan silap bahagian mana? Okay. Dia memang tahu. Same proton number. Different nucleon number. But, the students must be careless at where he not said about the atoms. So, isotope is the atoms of an element. Mesti cakap atom. Cikgu, kalau tak cakap atom boleh tak? Salah. Okay, kalau tak cakap proton. Okay, kalau tak cakap tentang atom, salah. Okay, so kita pergi kepada yang ini. Atom of the element. Sambungkan Rashidev. Cikgu. Sambungkan. Atom of elements that have same proton number but different nucleon number kan? Same proton number but different nucleon number. Nucleon ke neutron? Nucleon.
Mana-mana satu pun boleh Rashidif. Cikgu betul kan? Ya sayang, betul. Nampak. Terkejut. Atom of the element, betul ke yang ini? Ke mesti kena ada same element? Atom of the same element, dia mesti sama jenis kan? Atom of the same element mesti sama jenis. So same element, dia mesti sama jenis. So tertinggal Yes, satu. Okay, carbon and carbon. Kadang-kadang skema pun dia bukan betul. So sebab itu kalau kamu tengok skema, kena pastikan rujuk juga buku. Okay, atom of the same element that have same proton number but different nucleon number. Okay, sebab dalam skema dia kata dia tak tulis pun same element. So tak boleh lah. Okay, soalan ni. Ini kacang je. Okay, Chin Hong yang tak buat lagi. Okay, Chin Hong. Number of neutron. How many number of neutron? 6. 6. So, for the another this? 8. Pandai. Proton? 6. 6. Okay, Chin Hong sekali lagi. State one use of carbon 14. Hayo, carbon 14 lah. Fosil. Fosil. Apa fosil? To Fossil. To estimate. estimate the age of fossil. Good. To estimate the age of fossil. Tengok skema dah tu. The age of fossil. Kamu ingat Cikgu Ziana ni tak ada mata CCTV ke kat rumah kamu tu? Saya pasang CCTV. Kamu je tak nampak CCTV Cikgu. Okay, so thank you Chin Hong. Okay, so next is draw the atomic structure. Okay, to draw the atomic structure, so in your structure must have a nucleus. Cikgu nak tulis C boleh? Boleh? Okay, tulis C. So this is a first shell, this is a second shell. So for the carbon 12 here, mana. So carbon 12 here, they have 6 proton. So 6 proton, so the electron also 6. So 6, that is a 2.4. 2.4. So saya dah pakai pen lain. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey, dah siap. Okey, belum lagi siap. Sebab dua markah dia, so kamu kena label. So kita label. Jom kita label. Ini apa? This is a nucleus. This is what? This is a electron. So this is what? This is a shell. Okay, done. Okay, and then for the next question, number 3. Hai, sikit ni soalan. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7, 8, 9. Okay, dah cukup 9. Tapi kenapa soalan ni senang sangat, Chin Hong? Chin Hong, Cikgu dah lah aku lah. Cikgu senang ke cikgu? Tu A pun mesti Susah, salah cikgu. A tu mesti salah. Kamu tengok. Skema. Cikgu tak apa cikgu. Yang soalan A tu saya tulis nama kawan saya. Satu Cino, satu Tisha, satu Nabil. Aduh, Nabil dah masuk ke belum? Tak, Nabil Amos pun belum lagi. Teenage. Oh, Teenage kata dia pergi klinik semalam dia tidur. Jujur tak dia dengan saya? Jujur sangat. Okay. Aduh, belajar St. Anthony memang macam ini. Okay, number 3. Read the conversation. Okay, apa yang berlaku kat sini? I pour the sodium hydroxide solution into a beaker. Then, I add a few drops of methyl orange. Yang ini pun jarang juga keluar. Methyl orange. Selalu kita pakai phenolphthalein je. Okay, you should not use in beaker for the titration. So, dia kata tak boleh gunakan beaker untuk titration. Okay, so sebenarnya kena guna apa? Okay, a student did the titration of sodium hydroxide solution and nitric acid. He used 25 cm³ of sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution and pour the nitric acid, okay, into a burette. Okay, state whether nitric acid is a strong acid or weak acid. Okay, yang ini soalan ni mesti Rashidin dapat jawab. Okay, nitric acid strong acid or weak acid? Nitric acid tu strong acid cikgu. Good. Strong acid. Alah, warna ni tak cantik lah Rashid. Warna merah lah. Okay, so strong acid. Okay, can you explain? Nitric acid, strong acid. Nitric acid have high concentration of Ionized. nitric acid ionized fully in water, completely in water to produce high concentration of H+ ion. Good.
Bagus. Ionize completely in water, cikgu. Okay, in water. Okay, in water to produce high concentration of hydrogen ion. Ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Dalam skema ni dia salah. Dia tak boleh buat macam ni. Okay, strong acid is ionized completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Rishi, kalau dia buat ionized completely sahaja in water, boleh tak Rishi? Tak boleh cikgu. Tak Kena boleh. tulis produce high concentration of H plus Yeah, ion. that is a difference between weak and strong. Strong acid. Yeah. State the apparatus to replace the beaker, Rishi. Cikgu, polystyrene cup boleh tak cikgu? Oh Allah. Mana kita pakai titration pakai polystyrene cup? Atau biru dia? Cengkadak engkau. Dia kan pakai... Cikgu, conical flask. Terima kasih, sedar. Okay, conical flask. Aduh, cikgu siapa yang ajar form 4 ni? Nak kena ni. Tak cikgu, saya ni Suami apa? cikgu. Aduh, korang ni buat titration ke tidak ni? Tak cikgu, saya connect apa soalan ni dengan Ibu Aidul termo. ajar kamu pakai benda lain. Betul tak? Cikgu tu dah ajar betul tapi kamu pakai benda lain. Ini nak kena Rashidif ni esok. Kita Tak buat cikgu, saya eksperimen connect sampai soalan ni dengan thermochemistry, heat of neutralization. Oh, confused lah. Okay, tak Ah. apa. Okay, so methyl orange. Okay, methyl orange, apakah warna dia kalau dah neutral? From what? Colorless saya. Cengkadak engkau, itu phenolphthalein. Cikgu, methyl orange semua kita dah belajar cikgu. So, buka buku. Mana buku? Buka buku. Methyl orange. Cikgu, Okay. tapi phenolphthalein tu tukar warna Yellow colourless, to orange, yellow to orange. Yellow to orange. Mana kamu dapat jawapan? Skema. Skema. Okay. Baru saya nak bangga dengan kamu. Okay, oh, yellow to orange. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi anak murid aku ni. So, yellow. Okay, yellow that is to detect the alkali. So, when alkali is added with the acid, so that's mean it will be neutralized. Okay, neutralized. So, yellow to orange. Okay, tengok pelik kan soalan ni? Methyl orange. Selalunya orang guna phenolphthalein. Kalau guna phenolphthalein, confirm dapat 1 markah. Kalau methyl orange mana ingat cikgu? So, tolong tengok in chapter 7 KBSM. Okay, the indicator. So, tolong tengok. Okay, indicator. Okay, bahagian indicator. Okay, yang ada methyl orange, yang ada phenolphthalein, yang ada pH universal. So, tengok apa warna apa dan warna apa. Okay, so next question. For the next question, write a chemical equation for the reaction. Okay, Liwan, are you with me? Can you answer this question? Wuih, Liwan, where are you? Tak ada. Okay. So, sodium hydroxide and nitric acid, please do this reaction. NaOH plus HNO3 Yeah. equal Produce. NaNO3 plus H2O. Okay. Seimbang tak? Balance or not? Balance. Balance. Okay, good. So 2 marks for you. If a product and the reactant is correct and it's balancing, so you got 2 marks. Okay, Liwan. Next question, Liwan. Can you calculate the average volume? N equals to 1 times 25. Average volume, how many the average volume there? How you can get your volume of nitric acid, average of nitric acid? So, tolak saja. Ya, final tolak ini tolak ini tolak ini berapa, and then X, Y, Z, you tambahkan semua, bahagikan dengan 3. Okey. Siapa yang ada buat benda ni? Okey, tolong buat sekarang. Now.
Yiwen, you buat ke tak average of volume of nitric acid? Chin Hong, kau pakai skema tak nak kawan Chin Hong ni. 19.80 tambah apa? Cikgu, saya sudah ambil kalkulator itu. Ya, okey. Kalau ada kalkulator, tolong kira berapa? Berapa? 19. Berapa? Cikgu lagi cepat daripada kamu, Chin Hong. 19.2 Terima kasihlah, Chin Hong. cm cube. Good. So 19.80 plus 19.80 plus 18 divide with the 3. So you got 19.2 cm cube. Okay. Next question. Siapa namanya, Chin Hong? Cepatlah. Number of mole pula. Number of mole. Mole siapa? Mole NaOH. NaOH. So MnOH mesti tulis. So N equal to MV over 1000. How many the molarity there? 1.0. 1.0 time with the 25. 25 divide with 1000. 1000. The answer is 0.025 mole. 0.025. So the third question, you 1 mole of 1 mole NaOH of NaOH. will react with 1 mole of HNO3 How many mole? if 1 mole of NH So 0.025 HNO3 mole with of 5 NaOH will react with 0.025 HNO3. So the question asks you about the Molarity. Molarity siapa? Molarity HNO3. Okay, so how to calculate? Mol Mol darab darab 1000 1000 divide by divide by cm cube. cm cube. 90 cm cube. So the answer is 1.3021 unit mol dm cube. mol Eh? m cube. Kamu kira ke kamu tengok skema? Kira cikgu, nasib tepi baik. kalkulator cikgu. Bagus. Banyak senju. Terima kasih. Oi. Okay. So Yiwen, boleh tak Yiwen? Boleh. Boleh. Yiwen apa-apa pun, you must calculate the average volume first, and then the number of mole, and then the ratio, and then the molarity. That's why kenapa the marks here is 4. Okay, the marks here is 4 because here is 1 marks. Here is 1 mark. Yang ini cikgu tak tulis semua. Okay, here is 1 mark and also here 1 marks. So, sama mana kalau kamu dah salah average volume, semua salah. Tengok ya. Satu salah, semua salah. So, satu salah sini, semua pun salah sini. Bukan semua salah, maksudnya tak complete lah. Tapi bila dah kamu salah sini, confirm lah bawah pun kamu tak akan dapat markah. Okay, so hati-hati. Sebab tu cikgu kata, bila jawab soalan, semak. Jangan overconfident. So, soalan ni agak senang, tak ada susah pun. Okay, pergi kepada soalan nombor 4. Belagaknya. Sebelah mana senangnya? Belah mana senangnya. Senang lah daripada semalam. Semalam banyak betul nak fikir. Penat tau. Tapi soalan ni tricky, cikgu tricky habis. Tricky, betul. Tricky habis. Okay, so tak apa. Okay, mana tahu soalan begini dia akan keluar. So, kamu dah jawab. Okay, table for... Otomatik. Harap-harap lah. Electron arrangement of atom really elements P, T and Q. So write the electron arrangement of T. Mana kita nak tahu T? Dia tak ada cakap pun dia same group group. Oh, dan ni bawah. Same group. Dia valence electron 7. 7. That is a group 17. So T, that is a T. So how you can get T? Tu 18 buang. 2.8.7. 2.8.7. 2.8.7. Mana kau tahu 2.8.7? Cikgu dia tegak second. So that is when going down, the number of shell will become increase. Itu dah jawapannya. Macam nak cari gaduh pula Chin Hong ni. Okay, element T placed in group 17. What's the other name of halogen? Apa cikgu cakap ni? Cl. Cikgu dah bagi jawapan. That is a halogen. Good. Halogen. That is a halogen. So halogen in
Diatomic molecule. Kena ingat tu. Diatomic molecule. Okay. State the one use of group 17. As a, kalau chlorine untuk apa? That is as a bleaching agent. So, bleaching agent ni untuk siapa? Chlorine. Ataupun to kill. Untuk swimming pool tu. In swimming pool. Kalau iodine untuk apa? Antiseptic. Ingat tak? Iodine. Iodine as a antiseptic. Cikgu macam mana cikgu ingat? Sebab semalam tu baru saya ajar form 4. Saya sekarang ajar form 4 dah sampai predictable. Sebab tu saya ingat. Okay. I go to the next question. Soalan ni pun selalu famous keluar. Okay. Kenapa dia famous keluar? Sebab dia sukalah keluar ini. So this is the reaction between the halogen with the iron wool. Okay. The halogen with the iron wool. Okay. So the gas Q here. Iron wool here. So soda lime here. Okay. State one observation and one inference based on the observation. Macam soalan paper 3 je. Ada observation dah. Ada inference dah. Saya masih lagi tak dengar suara Tusha Nadan. Tusha? Are you with me, Tusha? Ya, cikgu. Can you answer this question? Tusha? What can you see about the Q? So Q here, that is a more reactive or less reactive? Q. State one observation. Dia pakai Q. Q ah. So how about the flame? Bright flame? More bright flame? Dia bright. Dia adalah bright flame. So dia adalah, mana Tusha Nadan tadi? Ada juga ada dia. Tusha. Bright flame. So that's mean dia reaktif ke tak? Less reactive. Less reactive. Betul ke bright flame ke dia bukan dia? Bukan more reactive, bukan more reactive Group 17 bukan kalau semakin turun kumpulan Less semakin less reaktif ke? Kumpulan satu baru more reactive. This is less reactive kan? Okay, when we going down, that is a less reactive. So, dia nak Q. Betul ke Q tu bright flame? Mana buku saya? Buku, ada buku. Tema ni tu betul. Kadang-kadang tu belagak dia habis. Okay, apa? Bright flame or saya ada tahu. Baru semalam saya ajar. Okay, that is cepatlah. Apa dia jawapannya? Glow je kan? Glow slowly. Itu kan dia tulis glow brightly, glow Glow moderately, lepas tu slowly. glow dim. Dalam buku saya ni dia tulis glow slow. Apa tadi? Kau punya jawapan, Tusha? Glows moderately. Glow Moderately. moderately. Bromine. Sederhana. Moderately. Moderately. Yang kat sini dia kata iron wool glows slowly. Moderately tu sederhana. So kita tukar kepada sini. Ayat dia adalah, so iron wool glows slowly. Okay, dia akan membara. Sebab why? Because the Q is less reactive than P and P. Okay, semakin naik baru dia akan reaktif. Kumpulan satu semakin turun is more reactive. Okay. Inference. What the inference? Less reactive. Less reactive. What gas Q is less reactive? Boleh tak cakap less electronegative? Boleh. Boleh. Sebab electronegative mention that the tendency to receive the electron. Okay. Write the chemical equation, Tusha. Apa cikgu? Chemical equation.
Fe Iron. tulis Q2 Q2. equal to arrow 2 Fe Q. Q3. So Fe here. 2. Lepas tu depan tu 3 kan? 3 kali 2, 6. Okay, cukup. So 2Fe plus 3Q2, 2Fe, Q3. Alamak, tak dapat jawab ni. Rishi Dev, cuba kau jawab Rishi Dev. Kalaulah cikgu tukar kepada ini, ayat ni, Fe plus F2. So, what the product? F2. F2, fluorine. What the product? Yang Q tu tukar kepada F2 Tak nak. Ini tak ada, ni contoh lain. Okay. Tu Fe tambah F2 Fluorine. So, the product is FEF kan? F apa? Tu FEF kan? F apa? FEF? 2. 3. Iron 3. So, how to balance it? So, here is 3. 3 kali 2, 6. So, nak jadikan dia 6. Here is 2. So, Fe become 2. Ini soalan lain. Ini soalan lain. Cikgu, kenapa cikgu buat jadi saja nak test kepada Rishi Dev? Macam mana nak buat chemical equation? Okay. So, experiment is repeat with gas T. Okay, dia repeat dengan gas T. Where is the gas T? Okay, gas T adalah di tengah-tengah lah. So, predict the reactivity of hot iron wool with gas T. Explain your answer. So, dia more reactive ke less reactive? Chin Hong. More reactive. Good. More reactive. Baru satu markah. Lagi markah. Explain kenapa dia more reactive. Because atomic size pertama. Atomic size kecil. Siapa yang kecil? T kecil. Betul tak? Betul. Atomic size betul. is smaller. Kamu jangan nak tengok skema. Dah buat sendiri. Atomic size of T is smaller. Okay, next. Bila kita cakap mengenai atomic size and then easier. The force of attraction between the nucleus and the valence electron is stronger than Q. Force attraction between molecule. Bukan nucleus and the valence electron. Valence electron, nucleus and between nucleus and valence electron. Kenapa cikgu padam? Okay, between nucleus and valence electron. Dia akan jadi makin kuat ke semakin lemah? Kuat. Become between nucleus and valence electron. Stronger. So, easier. Easier ke lagi susah? Lagi susah. Lagi susah pula. easier. Dia lebih reaktif. So Reaktif lah. susah meh. Easier. Lagi mudah lah. Okay, saya terbalik. For the nucleus tu, dia nak attract. Dia bukan nak donate. So, nucleus tu Receive. attract electron. Oh, saya ingat tu group 1. Kalau group 17, okay, ingat balik group 17. Okay, group 17, makin turun ke bawah, it less reactive. Okay, less reactive. Because yang pertama, atomic size dia bertambah. Okay, when the atomic size is increases, the forces attraction between nucleus and valence electron is become stronger. Become weaker. Become weaker. Betul ke Tusha? Become weaker? Yo, Become weaker or become stronger? Become group weaker. 1 kan? Group 1 kan? Group 17. Group 17 become weaker.
Become weaker. Betul lah, bila turun kumpulan dia become weaker. So that is a difficult to attract the electron. Tapi yang ini dia cakap tentang siapa? T kan? So dia cakap tentang T. So T tadi dia lebih reaktif berbanding dengan Q. So bila dia lebih reaktif, so more reaktif, so that means atomic size dia makin kecil. So forces attraction between nucleus and valence electron dia adalah lebih kuat. So it easier for the nucleus to attract the electron. Okay. Yang ini kamu dah bagi 4 markah sebenarnya. Okay. So sebenarnya yang pentingnya inilah. Ini yang penting. Atomic size dia semakin smaller. So atomic size is smaller and that is a more reactive. Okay, dah full mark yang ini kamu bagi. Okay, so next question number 5. Okay, table 5 show the proton number of element in the periodic table. Okay, this is the barium, carbon, oxygen and Cl. So here is a proton number. Which element can react with carbon to form a covalent compound? Nah, cepat. Li Yuan, boleh jawab soalan tidak Li Yuan? Which element can react with carbon to form a covalent compound? Hello? Oxygen. Oxygen, good. So, oxygen. So, disuruh name ke? Tak name kan? So, kita boleh buat nama oxygen to form. Okay, dah 1 markah. Okay, write the formula, Li Yuan. Apa formula dia kalau carbon and oxygen? So that's mean C plus O2. Arrow so CO2. have CO2. That is a formula. So CO2. Okay. Kalau cikgu kata carbon and chlorine. Okay. Carbon and chlorine. So what is the formula of the compound? Carbon and chlorine. Anyone can answer this question? Carbon and chlorine. So what the product will form? Anyone? CCl4. Good. CCl4. That is a tetrachlorocarbon. Etin. Tidak ni carbon. Apa etil lawat? Betul ke carbon? Bukan C. Tetrachlorocarbon. Tetrachlorocarbon. Ya, tetrachlorocarbon lah. Okay. So, next. Pergi kepada soalan nombor 5. Okay, this is the conductivity. Bila mengenai bonding, mesti ada tentang electric conductivity. So, kalau kamu tengok beza dia apa? Okay. Okay. Table 5 show the observation. Okay, so 5. Set A, dia pakai solution, bulb is light up. So, bulb is light up, confirm dia adalah ionic. So, bulb is does not light up, that is a covalent. So, explain the observation. Observation. Explain. Dia suruh explain kan. Siapa nak jawab? Abang Tusha? Oh, Abang Tusha. Cikgu. Jawab Tusha. Cikgu. 4 markah. Yang A Maksudnya tu. setiap A ada 2 point. A can? A can conduct electricity Good. Can conduct electricity. Why? because there is free moving ions to carry the electrical charges. Good. That has free moving ions. Okay. So B. B2 cannot conduct electricity Why? because there is no free moving ions to carry the electrical charges. So no free moving ion. Okay. Ataupun kamu sangkap exist as molecule. Okay. No free moving ions. Okay, siap. Thank you. Okay, state the type of the compound. Okay. So, HCl. Rishidev. Cikgu dah cakap dah ke atas dah. Menyesal cikgu cakap ke atas. Rishidev. Type of the compound. HCl. Okay, cikgu. What is a HCl? HCl tu ionic cikgu. Good. Ionic. So, YCl4? Covalent. Good. Jangan letak lagi. Cuba jawab soalan yang saya kat bawah. The proton Boleh. number of X is 11. Okay, draw the electron arrangement of the compound HCl.
So 11, so that's mean 2.8.1. So X meaning donate the electron. So Cl, Frank Clark, that is a 2.8.7. So the electron here will be received by 1. Cl. So that's mean kalau nak lukis macam mana? Lukiskan dulu X, betul? Ya cikgu. 2, 2 lepas tu 8. 8. Tu A. Okay, and then kena buat apa? Bracket. Bracket. Lepas tu ada apa? Positif. Positif. So, dah siap? Belum lagi. Belum. Lukis lagi satu bracket. Bracket untuk Cl. Cl. Berapa? Lepas tu 2, 8, 8. 2, 8, 8. 8. Oh, besarnya. So, dalam bracket, that is a Negatif. Okay, negatif. So, that's mean 2, 8. So, alamak, Cikgu Ziana. Lukis dekat petala. Jangan excited sangat sampai elektron pun di luar petala. Pastikan hati-hati ya korang. Kalau you all tengah lukis, jangan terlalu excited. Okay, Cikgu guna pensel saja boleh kan cikgu? mesti guna pensel. Apa-apa drawing, tolong guna pensel. Okay. Apa-apa drawing, tolong lukis pakai pensel. Okay. Kalau dia suruh dekat graf, pakai pensel. Contohnya lagi, kalau dia suruh label tak apalah. Kamu label pakai pen pun tak apa. Lukis gambar rajah, mesti dalam pensel. Okay. Dia tak bagi dalam correction tape, betul? Correction tape diharamkan masuk dalam Dewan Peperiksaan, betul tak? Ya, cikgu. Tak boleh bawa masuk correction tape. Okay. Kalau tak, nanti kamu akan didenda. Okay. Number 6. Okay. Number 6 ni tentang apa? Redox. So, the information below show a list of apparatus and chemical substance that can be used to carry out an experiment to investigate the electron transfer. Nampak je electron transfer, so that means it must be used the U-tube. Okay, at a distance in a redox reaction. So, material yang dibagi, so lukis. Soalan ini ada soalan dalam past equation kita, soalan negeri apa ya Tusha? Tak ingat cikgu, tapi ada satu soalan. Tapi ada satu soalan kan? Ada satu soalan kita pernah buat soalan untuk drawing. So, when you drawing, so must be functional diagram. So, what the meaning of functional diagram? Okay, the electrode here, lukis cantik-cantik pakai pembaris. Okay, and then you must to draw the electrode here and here also. So, lukiskan, this is a carbon. And this is also carbon. And you must draw, dia pakai apa? Voltmeter kan? V. Dia ada pakai apa-apa wire ke? Wire dia pakai connecting wire. And then dia pakai mentol ke? Dia tak pakai mentol. Astaghfirullahalazim. Buruknya cikgu punya Ziana. Ya Allah, apa jadi? Okay. Cantik dah sikit. Okay, dah lukis. Okay, kemudian carbon, and then this is a bromine water. So bromine water kamu buat dash 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 dash. Okay, dash 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 dash. This sulfuric acid pun also dash dash dash. Okay, so labelkan what is this and what is this, what is this. Okay, so you use the carbon electrode. So both is carbon electrode. Lukis cantik-cantik, tak pakai pembaris. Okay, carbon electrode. Okay, kemudian label. Okay, pastikan electrode ini deep dekat dalam kamu punya bromine water yang satu. Okay, this is a bromine water and this is a potassium bromide solution. So this is a sulfuric acid. Okey, siap. Okay. So, jangan lukis macam Cikgu Ziana ya. Sengit-sengit pakai pembaris. Okay, lukis pakai pembaris. Barulah clear, barulah cantik. Okay. Kemudian, okay, and the next question. Okay, next question, describe briefly the step taken. Ini. Kalau kamu tak mahir dalam what we call procedure, kamu takkan dapatlah jawab soalan ini. Because ni nampak 3 markah. Okay, first of all, you must put pula pour. Pour siapa, Tusha?
Sulfuric acid. Good. Pour a little of sulfuric acid. Okay. Sulfuric acid. Okay. Into test tube. Into U-tube. Okay. Bukan YouTube tu ya. YouTube ni lain ya. Okay. And then put a few drop. Jangan pakai sentimeter padu pula. Kamu hanya beberapa titis saja. A few drops of bromine water. Okay. Kamu tengok bromine water. In one side. Kamu nak kata at the right side, at the left side pun boleh. Okay, at the one side of the U-tube. Kemudian repeat, ulang dia kata with potassium ataupun pour, boleh juga put a few drops of potassium bromide solution. Okay, bromide solution in the other side of U-tube. Okay, dah buat itu. So, kamu nak buat apa? Dip. Okay, dip. Okay, dip apa? Dip carbon electrode in each solution. Okay, and connect, dan disambungkan dengan electrode. Okay, to the voltmeter. Bagus soalan ni. Saya pun suka. Okay, soalan ni selalu dia akan keluar dalam paper 2. Tiba-tiba paper 2 essay. Tiba-tiba Tusha dia keluar dalam paper 2 structure. Pernah tak keluar dalam paper 2 structure untuk step Tusha? Tak tahu cikgu. Tak pernah lagi keluar. Tiba-tiba dia keluar kat sini. Gatal betul dah soalan ni. Aduh, hai. Tak pernah lagi saya jumpa. Betul saya kata. Selalunya kalau dalam structure ni dia akan kata confirmatory test. Kalau confirmatory test senang je lah. Tiba-tiba dia keluar dalam structure. Sepatutnya dia tak boleh keluarkan dalam structure ni. Pelajar tak boleh nak jawab soalan macam ini. Okay. Bukan tak boleh jawab, boleh. Tapi not get a full marks lah for the example. For the step taken. Tapi kalau pelajar tu dah mahir, first of all, pour a little sulfuric acid into test tube. Kemudian masukkan bromine, masukkan potassium bromide, and then dip the carbon electron and connect with the completekan data tersebut. Barulah pelajar itu akan dapat markah yang penuh. Okay. And then for the next example. Okay, for the next example question, table 6 shows the observation 2 substance. Potassium bromide colorless, bromine water brown solution turn colorless. So ini adalah redox lah. Okay, redox displacement of halogen. Explain. Okay, explain the observation in potassium bromide potassium solution in term of electron transfer. Dia kata in potassium bromide. Okay, colorless solution turn to brown. So turn to brown, so that's mean bromide will undergo the bromide will oxidize to become the bromine. So that's mean the oxidation is occur. Okay, because you look here, colorless solution will turn to brown. So that's mean bromide ion. Mesti tulis bromide ion. Kalau kamu kata bromine, salah. Bromide ion, because in this solution the bromine as a bromide ion. So bromide ion, Tusha Nadan, lost or receive electron? Loss. Lost electron to produce what? Bromine. Good. Barulah kamu kata bromine dekat sini. Okay, bila dia dah jadi bromine, so this is reduction or oxidation? Oxidation. So the reaction is oxidation. Bromide ion lost electron to produce the bromine. So the reaction is oxidation. Okay. So, Tusha, write the half equation. 2 Br negative arrow Br2
Plus 2 electrons. Plus 2 electron. So between two solution, which one is oxidizing agent? Br2 ya. Bromine water. Bromine water. So bromine water is a oxidizing agent. Why bromine water, Tushan Adan? They undergo reduction. So the bromine water here will undergo the reduction. So for the here, bromine will accept the electron to become the bromide. So bromide here, so kosong jadi -1, that is a reduction process. So reduction process, so that's mean bromine water is as a oxidizing agent. Okay, state the change in for the bromine water. Cikgu dah bagi tahu tadi. 0 to -1. -1. Siap. 10 markah. Tengok soalan nombor 6 pun dia bagi 10 markah je ke? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7, 8, 9, 10. Mana boleh? Selalunya soalan 6 ni dia kena 11 markah. Dia kena 11 markah. Okay, soalan nombor 5 berapa markah? Soalan 5. 5 pun 10 markah dia bagi. Dia semua 10 cikgu. Semua 10. Tak ada 9. Oh, semua Tak ada 9 tadi, dia semua 10. Oh, tak boleh macam ini. Soalan SPM dia mesti ikut kepada 9, 9, 10, 10, 11, 11. Dia semua 10. Ya. So, kita tengok kepada essay question dia. Okey ke essay question dia? Tusha dah buat ke? Belum lagi. Saya belum. Belum. So, cubalah buat nanti sikit-sikit. Kalau boleh lah. Tak boleh tak apa. Yang ini empirical formula. Oh, semalam pun MRSM pun empirical formula. So, yang ini the definition. So, definition untuk molecular and the empirical formula. Mesti betul. Jangan dah salah untuk molecular and empirical. And then give 3 information. So, information kat sini kualitatif or quantitative. Okay, for this experiment here, okay, this is the Haber process and the contact process for the chapter 9 form 4. Dia nak jadikan fertilizer. Okay, dia nak jadikan fertilizer. So you write down the chemical formula. Okay, for the contact process, so this is the formation of the H2SO4 sulfuric acid. For the Haber process, that is for the ammonia. So kalaulah bahan dua ini dimasukkan, so dia akan dapat nitric acid, apa G, apakah formula dia G, apakah bahan dia. Okay, what a fertilizer for the F. So fertilizer for the F, that is a ammonium sulfate lah, betul? So bahan P ini adalah bahan P. Mana ada bahan P tu Syah? Cikgu? Oh, B. Nanti kamu tengok balik tu soalan ni tu Syah, macam pelik je. Okay, pergi kepada soalan ini pun sama. Okay, to calculate the percentage. Okay, number C, that is a polymer. Okay, that is a polymer. So, suggest environmental pollution macam semalam. Sekali lagi soalan environmental pollution and explain your answer. So, soalan lagi sekali tentang so siapakah akan yang manakah yang akan menyebabkan environmental pollution. Okay, cadangkan yang mana. Kemudian dia tanya kenapa. Okay, number 8. So, number 8 is about the carbon compound. No. That is a combustion. So, the combustion here, okay, you said about for the A, draw energy level diagram. Pastikan you punya energy, you punya reactant and product and delta H kena ada. Okay, pastikan jangan lagi kesalahan yang sama tu Syanadan kamu buat. Okay, and then for the next question, for the B is calculate. Ni kalau pelajar yang suka bahagian thermochemistry, silalah buat. Tapi kalau rasa macam tak mampu nak buat, Cikgu, saya buat ni cikgu. apa dia? Saya buat ni question. Kenapa Cantik. kamu tak nak buat molecular formula yang tadi? Susah tengok dia last 2 question saya pun dah tahu C. nak tulis apa. Oh, C ni plastik A dengan plastik B. Kamu tengoklah, plastik A ni dibuat daripada made from cornstarch. So, dia adalah organik. Plastik B ni dia bukan organik. So, mana satu yang akan menyebabkan environmental? Confirm lah plastik Non-organic. B. That is a non-organic. So, plastik B because that is a
non-biodegradable. Dia akan menyebabkan kaus Cikgu, blokir. Ya. sekarang cikgu ada dekat tepi. Kalau masuk exam tengok ni mesti tak tahu. Buat lain. Tak apa, sekarang ni you cuba saja jawab. Sebab tu jangan tengok skema. Banyak kali cikgu cakap. Okay, so yang ini adalah to balancing. Determine the X and Y. Kenapa 5 markah? Banyaknya markah dia bagi. Nak buka markah dia bagi. Okay, B ni. So, B ni 5 markah. Tak mungkin ini 5. Oh, termasuk yang atas. Okay. So, kalau ini untuk this question for the balancing. Firstly, you cari dulu C. Okay, bila cari C, ini C ada 1, ini C ada 3. So, letak 3 dekat sini. Okay, lepas kamu balancekan C, yang kedua adalah kamu balancekan H. So, H pula here is 4 times 2, 8. So, dekat sini ada 8. Dah cukup dah. Okay, and then for the oxygen. The third, kamu kena balancingkan oxygen. So, balancing oxygen 3 kali 2, 6. So, ini pun 3 kali 2, kamu akan dapat 6. Dah siap. Betul ke tu Syah? Kau saya silap. Salah. Belakang ada 10, lagi ada 4. Tak boleh, dia ada lagi depan. So, berapa tu Syah? 9 apa 2? 5 kali 2, 6. 6 tambah 4, 10. So, ini mesti 9. 10, 9 per 2. 9 per 2 dapat 9 tambah 1, 10. Terima kasih tu Syah. Okay. Sebab malam tadi baru saya ajar budak form 5 mengenai chemical properties of alkane and alkenes. Okay. So, C. Okay, C, this is the... ini mesti Chin Hong suka. Heat of precipitation lagi sekali tu Chin Hong. So, yang ini, the question ask you about the heat sekali lagi. Sebab tu dia repeat solution replace with the potassium. Predict the heat. Kena predict lagi. Okay, predict, explain your answer. 10 markah. Apa yang nak isi ni 10 markah ni, Rishi? 10 markah ni masuk yang atas. Ya, cikgu. Ya. Aduh. Okay, number C. Yang ini nampak. Semalam tu obo-obo. Yang ini dia bagi B, lebah. So, benda yang sama. Okay, benda yang sama. Okay, kemudian number B, that is for the salt. So, for this salt, okay, for this salt, that is a P. Heat kan jadi lead to oxide. And gas Q. So, agak-agak P ni apa? Gas Q saya tahu cikgu. Gas Q tu karbon dioksida. So, P ni mestilah kamu tahu. Daripada apa? Karbon ya? Ya, carbonate. So, that is a lead carbonate. Mestilah dia adalah lead carbonate. Okay. So, ini Rishi, lead to oxide tidak balaskan dengan nitric acid. Dia akan dapat apa? Solution R. Lead nitrate ya? Good. Lead nitrate. Senang pun. So, bolehlah identify kan. And then, this is for the prepare the salt. Semalam pun ada soalan prepare the salt. So, pastikan kamu tahulah macam mana kamu nak prepare the salt. Okay. Ni pun suka. Boleh. Buat 8-9. Cantik. 8-9. Cantik. Tak payah dah. Macam mana kamu nak buat reaction ni? Tindak balaskan dulu magnesium dulu kan. Magnesium dengan HCl dapat magnesium chloride. Kemudian itu je lah magnesium chloride. Dia kata name the acid described to prepare one of the three. So yang ini senang lah. MgCl2 macam mana kamu nak prepare? Mg plus HCl. Yang ini senang kan? Tambahkan dengan asid. Semua tambahlah dengan asid je tak? Magnesium tambah HNO3. Dah siap. Apa susahnya? Pastikan dekat sini volume kena betul ya Rishi Dev, Chin Hong. Okay, pastikan volume kena betul. Range jangan terlalu banyak. 20 hingga 50 dah cukup banyak dah. Okay, kemudian dia kata jangan lupa soalan ni. Dia kata nak chemical equation. Okay. Equation. Ya. Nombor 10. Chin Hong suka tu tak? Alkenes are used for manufacturing of plastic or plastic products. Plastic again plastik lagi sekali. Polimer. Pelajar tingkatan 4 dia hanya belajar polimer untuk satu topik saja. Percaya ke tidak? So, plastik lagi sekali. Confirm lah you nak ambil yang tadi. State one example of alkane and alkene that has
carbon. Butane, Apa yang susah? butin. Good. Butane and Rishi butin. hebat. Rishi, bagus Rishi. So formula dia Rishi, buatlah formula dia. Senang. Senang aja. Siapa kata susah? Kau ni kata susah. Dek, tengok depan senang. Nanti sampai belakang, nanti kamu nangis. Tak ada masalah. Dia tak ada Cuk, nangis. kalau saya buat C single bond, C lepas tu double bond, Boleh. C single bond, C boleh? Boleh asalkan dia ada satu double bond. Ya, pastikan dia ada double bond. Boleh. Okay, pastikan dia punya H jangan tepi. Mesti dia in center. Okay. Boleh, Must be in cikgu. center. Good. So kalau tak yakin tengok soalan ni janganlah buat. Okay. Improper disposal and burning. Sekali lagi environmental pollution. So, yang mana mestilah plastik botol can cause environmental pollution. Okay, proper. Okay, terangkan mengapa. Dia suruh terangkan. Kita cakaplah plastik botol are non-biodegradable. So, dia akan menyebabkan block drains ataupun kamu cakap land pollution. Kemudian, kalau plastik botol tu dia bakar, dia akan hasilkan apa? Toxic gas. Apa contoh toxic gas? Carbon monoxide ke? So, dia akan menyebabkan air pollution. So, itulah. Okay, B. B pula tentang apa ni? Pentanol, compound P. Pentanol, compound Q. So, this is pentanol. Pentanol, alkohol lah. Okay, alkohol. Apa masalah dengan dia? C5H11OH. P ni dia kata unsaturated. The meaning of unsaturated is double bond. So, while Q is weak acid. So, weak acid that is a carboxylic. Nampak tak cara jawab soalan ni? So, kalau lah tiba-tiba kamu tak tahu unsaturated, memanglah kamu tak boleh nak jawab soalan ni. Okay. So, state the name of reaction 1. Okay, Tushan Adan. Alcohol to become the alkene. Alcohol to become the alkene. What the name of process? Dehydration. Good. Dehydration. So, dehydration. Alcohol to become carboxylic. Oxidation. Oxidation. So, soalan yang seterusnya, dia nak kata homologous series. So, homologous series. What the meaning of homologous series? So, P, that is a alkene. Okay, PE, homologous is alkene. Q is? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic. Boleh pun Chin Hong buat. So, the molecular formula, okay, boleh tak bagi saya molecular formula when pentanol become the pentene? C5H, C5 ke? C5H, H 12. 5 kali 2, 10, 10 tambah 2, 12. 12. So, 12. So, carboxylic, Carboxylic. C4. C4, H berapa? H, H10 COH. Ya ke? COOH. Betul ke Tusha? 4 kali 2, 8, 8 tambah 2, 10. 11. 11 juga. CnH2n plus 1. Plus 1. COH. Plus 1 dah hilang. Plus 1 dia dah hilang. Okay. C4H. Kalau lah tak confirm, kamu lukislah. Lukislah 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, 9 je lah. Cikgu kurang satu C cikgu. Dia C5. Oh, COOH. Salah. Double bond O sini. So, padam. Okay, ini adalah OH. So, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je lah. C4, H9, COOH kan? Ya, 9 ke? Sebab itu saya kata, kalau kamu tak berapa ingat dia punya general formula, you lukis lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. COOH. Betul ke Tusha? Carboxylic acid. CnH2n plus 1. Dah ingat balik dah Chin Hong? Oh ya, dia N4. N4. Dia M dah lain. Okay, describe the experiment. Compound
P is an unsaturated, include the chemical to prove the compound P. So macam mana kita nak provekan alkene? Okay, sama ada kita gunakan untuk combustion. Maksudnya kita nak tengok sweetness. So sweetness kita pakai filter paper. So nanti kamu boleh buatlah satu unsaturated, satu saturated. So atas ni kamu letakkan filter paper, kemudian kamu panaskan dia. So ini adalah alkane. So ini adalah contoh alkene. So yang more sweetness adalah alkene, double bond. Okay, double bond dia lebih kepada sweetness. So ataupun kamu nak guna untuk bromine pun boleh. Betul tu Syah? Kalau Boleh. bromine apa yang akan dapat untuk alkene? Dia brown bromine order decolorize. So kalau apa dia? Kalau alkene di decolorize. Decolorize. So bromine will be decolorized, but for the alkene is no reaction. Tak change. So dia tak akan berlaku apa-apa tindak balas. Okay, kemudian jangan lupa dia kata chemical equation. So you do the chemical equation. Itu sahaja untuk hari ini. Boleh ke? Boleh. Boleh. Semua boleh. Ya. Li Yiwen, okey ke? Dah hilang. Okey. Cuba kita tengok. Okey, Li Yuan. Ya, ya. Ada problem tak? Kalau ada problem bagi tahu lah. Okey. Alkene C5H10 lah. For the carboxylic. Alkene I think is C5H10. That is stop. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Double bond sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. C5H10. Oh, dia double bond ah. Chin Saya ingat dia single bond. Chin Hong. Terima kasih. Pelajar saya ni memang overconfident. Dia ingat dia single bond. Sebabnya saya punya skema ni semuanya tak betul. Saya pun tak tahulah kenapa. Okay. So, boleh ke? Okay, kita tengok go through sikit kepada paper 3. Okay, cuba tengok sikit kepada paper 3. Paper 3 ini yang pertama tentang, cuba buat ya. Cuba buat, nanti hari Isnin kita bincang. So, nombor 1 dekat sekolah. Okay. Nombor 1, effect of temperature of rate of diffusion. Okay, tolong buat. Pelik ya. Kita tak pernah lagi buat eksperimen yang begini. So, cubalah buat. Okay, kemudian disuruh construct table macam biasa. So, ini macam pernah cuba buat dalam past year question or trial, something like that lah. So, here is the soluble salt. So, sekali lagi salt pula akan ditanya dekat dalam bab ini. Okay, observation inference. Yang ini confirm 6 markah. Ya, dia adalah 6 markah. Cuba untuk buat. Okay, kemudian for the design experiment dekat sini, saturated and unsaturated. So, chemical properties of unsaturated compound and saturated compound can be shown by the hydrocarbon. So, bandingkan. Okay, bagaimana kamu nak to investigate about the different both of the alkane and alkene. So, pakai tadilah sama ada kamu nak pakai combustion ataupun pakai bromine water. Oh tak, dia hanya bagi bromine water saja. Ataupun acidify potassium manganat. So, kamu boleh guna sama ada bromine ataupun KMnO4. Okay, so that's all for today. So, any problem can ask me. Ada apa-apa masalah tak? Masalah kewangan keluarga. Apa masalah keluarga nak saya belanja makan? Okay, so Isnin. Okay, sekejap ya. Saya stopkan dulu untuk saya punya recording. Okay, thank you.